Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Fakia Usna. Hari ini saya ingin kongsikan satu resensi sebuah buku, iaitu buku kajian wacana dan strategi komunikasi, teori dan aplikasi. Buku ini dituliskan oleh Profesor Dr. Normaliza Abdul Rahim dan penerbit UMT, iaitu Universiti Malaysia Terengganu. Buku ini mengandungi 7 bab, iaitu bab pertama ialah kajian wacana, bab kedua teori dan pendekatan wacana, bab ketiga analisis tekstual dan ujaran, bab 4 strategi komunikasi, bab 5 taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi, bab 6 analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak, dan bab yang terakhir iaitu bab 7 cadangan kajian yang akan datang. Dalam buku ini dia menerangkan penggunaan teori analisis wacana dan strategi komunikasi dalam kajian dapat memberi kesan terhadap penyelidikan. Teori analisis wacana dan strategi komunikasi yang bersesuaian dan bertepatan dengan kajian juga perlu diambil kira supaya kajian lebih memberi manfaat kepada individu yang berkaitan serta masyarakat keseluruhannya. Untuk bab 1, tajuk besarnya ialah kajian wacana. Dalam bab ini, kita dapat mengetahui beberapa definisi wacana. Contohnya, wacana daripada beberapa buah tokoh. Sebagai contoh, Admission 1981, Kamus Dewan edisi keempat. Lepas tu kita dapat daripada tokoh Asma Haji Omar 1986, Rahimah Haji Sabran dan Rahim Syam 1985, Normaliza Abdul Rahim 2014, Stoops 1983, Brom and Yul 1983, Halide dan Hassan 1985 dan Normaliza Abdul Rahim 2018. B. Definisi wacana ini wajib difahami oleh semua orang kerana apabila kita memahaminya, kita juga dapat memahami setiap wacana yang disampaikan oleh seseorang. Bab 2 pula, teori pendekatan wacana. Dalam bab ini, terdapat sejumlah teori dan pendekatan wacana yang diperkenalkan oleh pakar-pakar wacana. Pendekatan ini diperkenalkan bagi tujuan memudahkan proses analisis wacana. Sebagai contoh, teori analisis Brom and Yul 1983 dan terkandung subtajuk kecil iaitu pra-andaian, implikator, rujukan, inference. Terdapat juga teori Stoops 1983 yang memfokuskan kepada pendekatan linguistik wacana, keboleh ramalan, fonotaktik, tata bahasa, intuisi tentang urutan wacana, keboleh ramalan dan idealisis, kawalan struktur bermasuk, wacana konika dan idealisasi, dan analogi. Seterusnya, teori analisis wacana kreatif Wendick 1977 yang memfokuskan struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Seterusnya, dapat pendekatan analisis wacana daripada Normaliza Abdul Rahim 2018B yang menekankan pra-andaian, emosi,
nilai dan budaya serta bahasa inference. Akhir sekali, teori analisis wacana oleh Normaliza Abdul Rahim juga, tapi 2018 punya. Terdapat 3 elemen wacana, iaitu kandungan, konteks dan andaian. Kita berbalik pula pada bab 3. Bab 3 ini pula bertajuk analisis wacana, tekstur dan ujaran. Dalam bab ini, ia membicarakan 3 kajian, iaitu kajian wacana, tekstur lirik lagu, wacana tekstur cerita sosial dan wacana dalam kalangan kanak-kanak autism. Kajian wacana tekstur iaitu model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak oleh Normaliza Abdul Rahim 2018C, mengandungi 5 buah judul keluarga, iaitu Saya yang Istimewa, Diri, Saya Faham dan Saya Tahu. Setiap lagu juga mengandungi nilai sosial yang boleh diterapkan dalam kalangan kanak-kanak. Nilai sosial bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kepribadian yang mulia. Dengan wujudnya nilai dalam diri, maka negara akan menjadi aman dan sejahtera. Bab 4 yang bertajuk strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi ini terbagi kepada beberapa bahagian, iaitu pertama, komunikasi dilakukan dalam bentuk kumpulan kecil dan kumpulan besar. Yang kedua, adakalanya komunikasi berlaku melalui peralatan digital yang terkini bagi tujuan menyampaikan mesej dengan lebih berkesan dan cepat. Yang ketiga, biasanya komunikasi berlaku dengan menggunakan strategi yang bersesuaian dengan masa, tempat dan keadaan. Yang keempat, malah komunikasi yang berkesan boleh berlaku dengan melibatkan emosi seseorang penutur tersebut. Yang kelima, komunikasi berlaku dengan menggunakan strategi bahasa isyarat ataupun bahasa badan. Yang keenam, mesej yang disampaikan menggunakan bahasa sebutan ataupun ujaran. Selain itu, kita terdapat juga pendapat tokoh mengenai strategi komunikasi. Tokoh yang pertama iaitu Throne 1980 420. Throne ini mengatakan bahawa strategi komunikasi digunakan sebagai percubaan sistematik oleh pelajar untuk mengutarakan atau memecahkan kod bahasa sasaran dalam situasi ketika peraturan sistematik bahasa sasaran belum dibentuk. Slinker 1972, dia mengatakan bahawa strategi komunikasi sebagai pendekatan yang digunakan dalam komunikasi antara satu sama lain. Menurut Waber dan Grounders 2019, terdapat inovasi dan dapat meninggalkan kesan positif dalam mesej yang ingin disampaikan. Manakala menurut Hui 2017, komunikasi penting dalam kehidupan harian manusia. Seterusnya, mesej yang disampaikan tidak mempunyai keraguan dan salah anggap oleh pendengar. Daripada Zerfas et al. 2018, dapat memberi kepada semua yang terlibat dalam komunikasi berasa puas hati kerana mesej yang difahami dengan baik. Menurut Haider et al. 2018, Ruler 2018, Wonder et al. 2018, dia mengatakan bahawa strategi komunikasi sebagai pemangkin bagi semua paradigma disiplin. Seterusnya, menurut Normaliza Abdul Rahim
et al. 2018, Normaliza Abdul Rahim 2017, Normaliza Abdul Rahim 2019. Beliau mengatakan bahawa dilakukan oleh kanak-kanak melibatkan budaya dan nilai sosial. Nilai boleh disebarkan melalui strategi komunikasi secara berterusan. Apa yang ingin diujarkan perlu menitik beratkan perasaan penerima merupakan nilai budi pekerti dalam diri seseorang. Menurut Winkler dan Etter 2018, sebagai satu idea penyampaian berkesan boleh diterima dalam pelbagai situasi dan keadaan. Menurut O'Connor et al. 2018 pula, pendekatan dimensi rangkaian sebagai arah strategi komunikasi yang berkesan, komunikasi pengiklanan, korporat, organisasi dan perhubungan awam. Manakala menurut Ruel 2018, O'Connor et al. 2018 pula menggambarkan perkembangan media, minda dan idea terhadap sesuatu perkara. Kedua pembentukan sahsiah diri ingin menyampaikan mesej yang lebih baik dan mudah difahami. Seterusnya, menurut Walk et al. 2018 pula mencadangkan konsep utama digunakan oleh semua pihak secara formal atau tidak formal, berlaku dalam bentuk penceritaan, penulisan ataupun teks. Seterusnya, menurut Northam et al. 2018, sebagai refleksi eksklusif yang mengandung konsep mudah difahami, penyebaran budaya dalam kalangan masyarakat kelompok yang mempunyai pemikiran yang sama, iaitu membincangkan perkara dipersetujui dan difahami oleh semua pihak. Bab 5. Bab ini bertajuk taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Dalam bab ini terdapat pendapat tokoh-tokoh dan penjelasan daripada mereka. Sebagai contoh, yang pertama Throne 1977. Menurut Throne, terdapat 5 elemen strategi komunikasi. Yang pertama, parafrasa. Parafrasa ini terdiri daripada ciri-ciri atau tindakan dan bukannya menggunakan struktur bahasa sasaran yang sesuai. Yang kedua, pemindahan. Pemindahan ini merujuk kepada terjemahan literal atau terjemahan perkataan untuk perkataan dari bahasa ibunda. Yang kedua, pertukaran bahasa iaitu istilah bahasa ibunda tanpa perlu diterjemahkan. Yang ketiga, minta tolong. Strategi komunikasi yang memerlukan jawapan. Yang keempat, mimikan. Mimikan ini merupakan terdapat peniruan dalam komunikasi. Yang terakhir, pengelakkan topik atau menerima perbandaraan kata atau struktur makna lain yang tidak diketahui. Ia juga merupakan pengabaian mesej tidak dapat dimeneruskan komunikasi kerana kekurangan struktur makna. Menurut Johnstone 1989, terdapat 9 strategi komunikasi. Yang pertama, pertukaran kod. Pertukaran kod ini merupakan penggunaan unsur-unsur dari dua bahasa dalam ucapan yang sama atau dalam perbualan yang sama. Yang kedua, terjemahan literal dan asing. Terjemahan perkataan untuk perkataan dari bahasa ibunda kepada bahasa asing. Yang ketiga, penciptaan perkataan baru, iaitu membuat kata baru untuk berkomunikasi dengan berpandukan konsep yang diinginkan. Yang keempat ialah pemudahan. Pemudahan ini merupakan penggunaan istilah untuk merujuk kepada strategi pembelajaran dan pelajar memerlukan elemen linguistik tertentu bagi memudahkan bahasa mereka untuk berkomunikasi. Yang kelima ialah pluralisasi. Pluralisasi ini ialah sebagai pernyataan yang luas atau idea yang digunakan untuk sekumpulan orang atau benda. Yang keenam, parafrasa. Parafrasa merupakan makna dengan menggunakan kata-kata yang berbeza, terutamanya untuk mencapai kejelasan yang lebih besar. Yang ketujuh, menghidupkan semula dan menghampiri, iaitu menggunakan kata-kata atau urutan perkataan sesuai dengan frekuensi relatif dalam bahasa. Yang ke-8, mewujudkan identiti asing, iaitu konstruk yang disignifikan dalam penyelidikan pembelajaran bahasa. Yang ke-9, iaitu rayuan untuk pembaikan dan pengesahan. Ianya merujuk kepada pembaikan terhadap
apa yang didengar atau perkataan dan memerlukan pengesahan. Seterusnya, menurut Frisch dan Casper 1983, taksonomi strategi komunikasi oleh Dornier dan Scott 1997. Pendekatan strategi komunikasi Norma Liza Abdul Rahim 2018E. Bagi bab 6 pula, merupakan bab yang menganalisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Analisis ini berkaitan dengan bab 3 tadi yang berada dalam buku multimedia dalam bahasa dari hasil tulisan daripada Profesor Dr. Norma Liza Abdul Rahim, iaitu berkenaan dengan perbincangan kumpulan sekolah dianalisis dengan mengamalkan pendekatan strategi komunikasi yang baru. Terdapat 16 komunikasi, iaitu strategi singkatan, perkataan baru tiada makna, penafian atau pencegahan, persoalan, pengulangan, perujukan, pembetulan diri, topik berlainan atau pengabaian mesej, celahan, penangguhan, terjemahan literal, pertukaran bahasa, imajinasi, kesopanan, prafrasa dan meminta tolong. Melalui analisis pendekatan strategi komunikasi ini, komunikasi seseorang akan lebih berkesan dan bermakna. Masyarakat juga akan belajar berkomunikasi dengan teratur tanpa menyinggung perasaan orang lain. Okey, kita berbalik pada bab 7, iaitu bab yang terakhir. Bab ini dia menerangkan mengenai cadangan kajian yang akan datang. Kajian analisis wacana dan strategi komunikasi dapat memberi kesan dalam pemahaman setiap tulisan, teks, ujaran dan interaksi. Oleh itu, bab ini mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan kajian wacana dan strategi komunikasi. Antaranya, terdapat bahasa isyarat, bahasa bercetak dan bahasa elektronik dan media sosial. Bagi bahasa isyarat, dianggap sebagai bahasa yang memberi makna. Majoriti bahasa isyarat di seluruh negara adalah sama. Kajian ini dilakukan dengan memahami setiap isyarat yang digunakan secara profesional, iaitu secara bahasa isyarat dunia ataupun bahasa isyarat yang selalu digunakan malah difahami oleh sekelompok masyarakat. Bagi bahasa bercetak yang boleh digunakan dalam kajian wacana ialah akhbar yang berbentuk pengetahuan, berita semasa, iklan, majalah pendidikan, seni, komik kartun dan sebagainya. Akhir sekali, bahan elektronik dan media sosial sebagai contoh rangkaian Facebook, Instagram, WhatsApp, filem, berbentuk penceritaan, blog peribadi dan sebagainya. Kesimpulannya, di sini kita nampaklah, jelaslah kita nampak kan, buku kajian wacana ni amat penting bagi pelajar-pelajar, terutamanya sekali pelajar yang yang mengambil kursus multimedia dalam bahasa. Kerana dalam buku ni banyak benda yang kita boleh pelajari dan kita boleh buat sebagai rujukan. Sampai di sini saja perkongsian saya mengenai buku ni. Okey, terima kasih.